Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 46. Surat 46, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 46, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Enam sama, tujuh basar, lapan kalam, sembilan kaunuhu sami'an, sepuluh kaunuhu basiran, sebelas kaunuhu mutakalliman. Enam sama, tujuh basar, lapan kalam. Enam ni sambungan pembicaraan yang terkandung di bawah istighna terkaya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 23 akidah, 23 simpulan iman yang merangkumi 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Jadi 23 ini terkandung di bawah istighna. Jadi yang keenam ni, yang keenam daripada 11 sifat. Daripada 20 sifat yang masuk di bawah istighna. Yang pembicaraan sekarang adalah pembicaraan sifat Allah dan sifat Rasul. Selesai bicara terdahulu sifat Allah dan sifat Rasul, yang mana sifat Allah, sifat Rasul yang kita bicara, yang kita wajib berpegang secara tafsil, terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Terkandung di bawah syahadah yang pertama 41 sifat. Terkandung di bawah syahadah yang kedua Muhammadur Rasulullah adalah 9 sifat. Jadi terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 50 sifat atas jalanan yang masyhur. 36 sifat atas jalanan yang muktamad. 58 sifat atas jalanan yang tidak muktamad dan tidak masyhur. Ini 50 sifat hak masyhur bagi kita atas jalanan sifat 20. Di awal kitab Pati Paridah, atas jalanan yang muktamad 13 sifat. Daripada wujud sampai ke kalam, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil akan sifat Allah 13 wujud sampai ke kalam. Jadi atas jalanan sifat 13
Jadi bukan 50 dah jadinya. Jadi 36. Jumpa tak 36 dah? Jadi kaunuhu tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman, 7 sifat, serta dengan lawan dia 7 sifat. Lawan kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan. Lawan kaunuhu muridan, kaunuhu karihan. Jadi 7 sifat yang wajib, kaunuhu, 7 sifat yang mustahil, lawan kepada kaunuhu, jadi 14. 50 tolak 14 jadi 36. Dia gitu. Jadi 36. Yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, 36 aqaidul iman atas jalanan yang muktamad. Tapi tak masyhur lah kitanya. Yang masyhurnya sifat 20. Jadi yang masyhurnya akidah 50. Sifat 20. Kemudian yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, akidah 50. Itu masyhur. Kalau sifat 13, kemudian yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah 36. Tertanya-tanya lagi tanya, ambil mana kamu 36? Kita daripada budak lagi sifat 20. Yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah mana 36? 50. Tu hak masyhur bagi kita. Dia masyhur, tidak semestinya muktamad. Masyhur tidak semestinya muktamad. Masyhur ni maka suraka ilu, ramai orang sebut masyhur lah. Sifat 20, sifat 20, sifat 20, akidah 50, akidah 50, akidah 50, ramai orang dah sebut masyhur lah. Semestinya ramai orang sebut tu muktamad. Dah, muktamad sifat 13. Yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah 36. Dah, bukan kata tak banyak orang sebut. Bahkan kalau kita tak ngaji umpama kitab Fatih Faridah ni, tak pernah dengar pun barangkali. Tak pernah dengar pun sifat 13. Hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah sifat 36. Bukan jarang-jarang orang sebut, tak banyak orang sebut. Terkadang tak pernah dengar pun. Tapi itulah yang muktamad. Walaupun tidak masyhur. Ni contoh-contoh. Peko. Kalau tanya orang lelaki, apa hukum solat berjemaah? Jawapan pasti fardu kifayah. Tapi fardu kifayah bukan jalanan muktamad. Jalan muktamad sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu pandangan dhaif. Tapi masyhur kita fardu kifayah. Cuba tanya orang perempuan. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Jawapan dia sama dengan aurah perempuan dalam sembahyang. Sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan. Itu aurah dalam sembahyang. Ada itu aurah dalam sembahyang. Dan yang sama juga aurah di hadapan lelaki ajnabi. Tu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan tidak ada sebarang pengecualian. Itu bahawa muktamad. Jadi orang pakai purdah tu muktamad? Iyalah. Tapi masyhur ke tidak? Bukan kata tidak masyhur. Mula-mula orang pakai purdah, macam-macam tomahan timbulnya. Hatu kom-kom lah. Ingat tak? Ingat dah tu kom-kom? Ingat? Ni tahun ni tahun akhir 80-an awal 90-an tu. Hatu kom-kom.
Kom-kom tu ambil mana? Dia mari rumah orang. Assalamualaikum. Mari rumah orang. Kom tu, hatu kom-kom, hatu kom-kom dia panggil. Pada itulah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Janggal, pelik. Silap gaya dianggap sebagai salah. Dianggap sebagai sesak pun tak tahu. Kalau peringkat dahulu kena buang universiti mana? Kena pakai purdah. Malaysia bermazhab Syafi'i. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Muka perempuan aurah, muka haram. Tapi masyhurnya aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama aurah perempuan di dalam sembahyang. Itu pandangan daif. Bolehlah pakai. Bolehlah pakai, tak ada apa nak pakai pandangan daif tu pun. Sama dengan mazhab Hanafi, muka perempuan bukan aurah. Sama dengan mazhab Maliki, muka perempuan bukan aurah. Mazhab Hambali sama dengan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, muka perempuan tu aurah di hadapan lelaki ajnabi. Bukan kata tak boleh pakai pandangan daif, tapi nak ceritanya kalau tanya hukum yang masyhurnya, tapi muktamad ke tidak? Tidak semestinya. Samalah juga. Orang tu masyhur. Public figure. Masyhur dianya. Adakah apa yang dibicarakan tu hak muktamad? Hak boleh kita pakai? Hak boleh kita pegang? Hak boleh kita amal? Belum tentu. Ada ni. Kadang-kadang hak tu guru, hak betul-betul orang iktimad. Tu guru hak betul-betul orang pakai. Tak kenal mana. Orang luar tak kenal mana. Kita orang mengaji, kita kenal lah. Hak ni ialah masyhur sangat-sangat dia. Tapi kita orang lebih pakai. Ni tuan guru ni. Tuan guru mana? Tak pernah dengar nama pun. Tak masyhur dia. Tapi dia lah hak orang duk pakai. Dah ni masyhur kerana orang banyak duk sebut dia. Sekarang ni pula sebab apa masyhur? Sebab dia ada buat live FB. Hak tunggu hak aling sungguhnya dia tak ada buat live FB, kurang masyhur. Bukan kurang masyhur, tak kenal pun orangnya. Jadi yang masyhur tidak mesti yang muktamad. Kita pakai orang masyhur je tau. Oh, dia masyhur, dia paling alim. Tidak. Tidak semestinya yang paling masyhur itulah yang paling alim. Tidak. Masyhur kerana kerana live ke, kerana kepandaian dia ke. Tapi muktamad ke tidak? Muktamad orang lain. Jadi kita masyhur daripada budak sifat 20. Lepas tu aqaid 50. Kalau sifat 13, aqaid 36, kena hurailah pulaknya satu hal pulaknya. Jadi sekarang ni hak aqaid 50 yang kita duk mengaji sifat Allah sifat Rasul terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Terkandung di bawah syahadah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah 41. Kemudian la ilaha illallah ilah al-ma'budu bihaqqin, sembahyang sebenar bersifat dengan istighna dan iftikar. Jadi hak 41 yang terkandung di bawah la ilaha illallah, 23 masuk di bawah istighna, terkandung di bawah istighna, baki 18 terkandung di bawah iftikar. Kalau sifat 20, 11 sifat yang wajib masuk di bawah istighna, 9 sifat yang wajib masuk di bawah iftikar. Sekarang ni yang keenam daripada 11 sifat yang wajib yang terkandung di bawah istighna. Yang terdahulunya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang kelima qiyamuhu binafsih, yang terkandung di bawah yang terkandung di bawah makna istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada tiap-tiap yang lain, yakni makhluk. Jadi keenam sama, ketujuh basar, ke-8 kalam. Hak ni masuk di bawah istighna. Ke-9 kaunuhu sami'an, ke-10 kaunuhu basiran,
ke sebelah kaunuhu mutakalliman, sebelah. Dan tiga-tiga yang di belakang ini, tiga-tiga yang di belakang ini mana? Tiga-tiga dan tiga-tiga yang di belakang ini mana? Bermula daripada kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ni tiga-tiga yang belakang ini atas qaul, atas pandangan, atas qaul, atas pandangan subut sifat maknawiyah. Atas pandangan, atas qaul, atas pandangan subut sifat maknawiyah. Sabit sungguh akan sifat maknawiyah yang 7. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Atas qaul, atas pandangan subut sabit sifat maknawiyah yang wajib berpegang atas jalan tafsil. Dia subut sabit sungguh sifat kaunuhu ni. Ni tak ada khilaf. Tak ada khilaf hak ni. Sifat 20 ke sifat 13 ke? Sifat 20 okeylah. Atas jalanan sifat 13 kaunuhu sifat Allah juga. Subut sungguh kaunuhu tu sifat Allah. Cuma tak wajib berpegang atas jalan tafsil. Hanya berpegang atas jalan ijmal. Maknanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman. Ni tak ada khilaf ulama ni. Ianya memang sifat Allah. Memang sifat Allah. Yang khilafnya jalanan sifat 20, kaunuhu yang 7 ni, sifat maknawiyah yang 7 ni wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Jadi 20. Atas jalanan yang sifat 13, kaunuhu tu memang sifat Allah. Tapi wajib berpegang setakat jalan ijmal sahaja. Rekah-rekah sudahlah, tak payah perinci lah. Rekah macam mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman, sifat kesempurnaan bagi Allah. Gitu sudah. Apa makna kaunuhu ni? Tak erti. Tak apa. Atas jalanan sifat 13. Atas jalanan sifat 20, subut sifat maknawiyah yang 7 ni, makna sungguh sabit sifat kaunuhu bagi Allah, wajib berpegang atas jalan tafsil. Kena faham molek apa makna kaunuhu ni dan berpegang di akidah secara tafsil. Jadi atas jalan sifat 13 cukuplah secara ijmal. Kita dahulu musak berapa dahulu bicara hak berkaitan dengan kaunuhu ni atas jalanan sifat 13 dan atas jalanan sifat 20 di muka surat 33 tu. Di muka surat 33 tu dahulu dia ada tajuk dia tu baris yang ke-7 baris yang ke-8 daripada atas tu. Tajuk dia sifat maknawiyah, khilaf dua qaul, dua pandangan ulama. Khilaf di sini bukan khilaf sifat Allah ke bukan sifat Allah, bukan khilaf situ. Khilaf ni faham tak? Khilaf ni berbeza pandangan. Dia terkhilaf. Kita terkhilaf tu tersalah tau. Ada kan kalau bicara mahkamah kan, hakim menjatuhkan hukuman, hakim mahkamah tinggi menjatuhkan hukuman, naik kepada mahkamah rayuan, hakim mahkamah rayuan membatalkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim mahkamah tinggi kerana terkhilaf. Ada kan kita?
Tak biasa baca tak khabar. Makna hakim mahkamah tinggi telah menetapkan satu hukum, kemudian naik kepada mahkamah rayuan. Ada 3 hakim pula. Jadi naik mahkamah rayuan ni, 3 hakim ni dia membatalkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim mahkamah tinggi dengan menyatakan bahawa hakim mahkamah tinggi terkhilaf. Mana apa tu? Tersalah. Ni khilaf ni bukan makna salah. Khilaf ni makna berbeza pandangan, tak sama pandangan. Jadi sifat maknawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman ni khilaf 2 qaul, 2 pandangan ulama, kedua-duanya ahli sunnah wal jamaah. Khilaf bukan khilaf sifat Allah ke bukan sifat Allah. Sifat Allah tu ijma', tak ada khilaf. Mu'tazilah pun mengakui kaunuhu tu sifat Allah. Khilaf pada pengertian, pada makna tu berbeza. Kaunuhu qadiran makna apa? Atas jalanan sifat 20. Kaunuhu qadiran atas makna apa? Jalanan sifat 13. Keadaan Allah yang kuasa itu terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Maksud dia apa sebenar? Maksud dia tu makna. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa itu balik bahasa. Bukan maksud lagi. Balik bahasa, kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Khilaf 2 qaul. Pada ni, daripada khilaf 2 qaul akan 2 makna ni lah, maka keluarlah satu pandangan kaunuhu ni wajib berpegang atas jalan tafsil, satu pandangan wajib berpegang atas jalan ijmal. Khilaf situ. Hak sifat Allah tu sepakat tu tak ada khilaf. Jadi atas jalanan sifat 13, dia hak musyak 34 tu. Sifat 34 bagi yang kelima daripada atas, sifat maknawiyah yang 7. Nombor 1 kaunuhu qadiran sampailah kepada nombor 7 kaunuhu mutakalliman. Didatangkan 2 makna tu. Didatangkan 2 makna tu. Mana? Ingat tak tu? Jangan berjalan kitab sebelum tu pakai hilang. Tengok didatangkan 2 makna tu. Kaunuhu qadiran, keadaannya keadaan Allah yang kuasa. Itulah balik bahasa, terjemah Arab kepada bahasa Melayu. Erti, apa makna dia? Erti tu apa makna dia? Kita erti ni terjemahan pun erti juga tau. Jadi erti di sini apa makna ataupun apa maksud kaunuhu qadiran yang diterjemah kepada Melayu keadaan Allah yang kuasa ni? Erti ada kudrah pada zat Allah. Atas kaul yang pertama, atas pandangan sifat 13. Atau ini makna yang kedua. Pertambatan kudrah dengan zat Allah, iaitu kelakuan yang menangis di antara maujud yang ada dan makhluk yang tiada pada kaul yang kedua. Kaul pandangan sifat 20. Dia lain. Makna dia lain. Atas jalanan sifat 13, atas jalanan sifat 20, makna kaunuhu ni tak sama, khilaf dia panggil. Atas jalan sifat 13 kaunuhu qadiran, terjemahan keadaan Allah yang kuasa, maknanya ada kudrah di zat Allah. Hati je. Ada kudrah di zat Allah. Itu makna keadaan Allah yang kuasa. Kemudian sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Apa dia kudrah? Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Gitu tak? Kudrah sifat yang ketujuh.
Sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kemudian kaunuhu qadirah, sifat lain. Terjemahannya keadaan Allah yang kuasa. Makna dia ada kudrah di zat Allah. Oh, jadi dengan makna kudrah, dengan makna kaunuhu qadirah ni, makna yang dekat-dekat nak sama. Makna dekat-dekat nak sama antara kudrah dengan kaunuhu qadiran. Kudrah dengan kaunuhu qadiran ni makna yang dekat-dekat nak sama. Bila makna tu dekat-dekat nak sama, tak payah bilang banyak lah, ambil kudrah cukup lah. Kaunuhu qadiran tak payah perinci lah, pegang cara ijma sudah. Ni sebab apa? Sebab makna dia makna yang sama. Dia makna yang sama. Kudrah, sifat yang ketujuh. Apa dia kudrah? Sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna kaunuhu qadiran? Ada kudrah di zat Allah. Dah tadi kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Oh, sama je makna, lebih kurang je. Maka tak payah banyaklah, cukuplah sampai ke kalam. Ni atas jalanan sifat 13. Sebab apa tidak perinci kaunuhu qadiran? Sebab makna dia tak lebih tak lain daripada makna bagi sifat kudrah. Tak lebih tak lain ni pada reti. Sifat lain, kudrah sifat lain, kaunuhu qadiran sifat lain. Tapi makna dia tak lebih tak lain, serupa je makna. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Ta'ala. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa, makna dia ada kudrah di zat Allah. Dah nak beza kat mana? Ada kudrah di zat Allah, itu makna keadaan Allah yang kuasa. Jadi makna dia sama dengan kudrah kaunuhu qadiran ni. Tak payah bilang banyak. Atas jalan tafsir cukup 13 sampai ke kalang sudah. Atas jalanan sifat 20 kaunuhu qadiran tu makna lain, suku sakat sangatlah. Apa dia makna kaunuhu qadiran? Pertambatan kudrah dengan zat Allah. Payah pula kitanya. Jadi kaunuhu qadiran ni lah seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Dia gitu. Payah sikit sifat 20 ni. Sebab tu kita sebenarnya macam sebut semua, ngapa je 20, pegang 13 juga. Dan kadang-kadang orang yang mengajar sendiri dibawa jalanan sifat 20, dihura bukan sifat 20, jatuh atas huraian sifat 13. Dibawa jalanan sifat 20, kaunuhu qadiran, hura ikut makna jalanan sifat 20. Dibawa sifat 20, dihura ikut jalan sifat 13. Kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah yang kuasa. Apa makna kata ayat Allah yang kuasa? Maknanya ada kudrah di zat Allah, tak kena dengan sifat 20. Itu huraian sifat 13. Kan capu gitu. Dah salah ke? Salahlah dengan huraian sifat 20. Dah salah pegangan ke? Tak salahlah jadi pegang sifat 13. Tapi salah segi huraian, tak kenalah dengan jalanan sifat 20. Tapi nak faham huraian sifat 20 ni lah dia payah sikit. Dia ginilah contoh. Wak mudahnya kita lah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kudrah di tubuh kita. Allah letak tenaga di tubuh kita. Serta Allah jadikan satu sifat lain pula.
bersama dengan sifat kudrah tu. Kaunuhu qadiran, kaunu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Gitu. Jadi sekarang Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Kan kita boleh rasa kan? Masa lesulah. Masa bertenagalah. Jadi apabila Tuhan letak kudrah di tubuh kita, kita pun rasa sihat, rasa bertenaga. Sebab Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Tuhan bukan jadikan kudrah saja di tubuh kita. Tuhan jadikan satu sifat lagi besar lagi pula. Sifat kaunu qadiran yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Dia gitu. Faham ni? Jadi Tuhan buat sifat kudrah di tubuh kita, Tuhan buat pula kaunuhu qadiran di tubuh kita. Dua sifat. Adapun jalanan sifat 13, Tuhan tak buat kaunuhu qadiran di tubuh kita. Sebab kaunuhu qadiran tu amrun iktibari je tu. Tuhan tak buat. Tapi apabila kita ada sifat kudrah di tubuh, berarti kita ada sifat kaunuhu qadiran. Apa makna? Ada kudrah di tubuh kita. Ada. Bukan kaunuhu qadiran tu satu sifat lain pula yang menjadi pelekat, yang melekatkan kudrah di tubuh kita. Bukan. Kalau jalanan sifat 13. Maknanya Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita, serta Tuhan jadikan kaunuhu qadiran di tubuh kita. Dan dengan bahawa kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Ada ni. Jadi hak tu hak jalanan sifat 20, payah sikit kita ni. Sebab tu kadang-kadang sifat 20. Bukan kata yang belajar tu berpegang sifat 13. Yang menghurai pun kadang-kadang tak kena pun dengan huraian sifat 20. Jadi kaunuhu qadiran ni satu sifat yang melekatkan seolah-olahnya, yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah, bukan melekat sungguh jadi macam ada gang lah pulaknya. Tapi kalau kita pakai bahasa lama, kaunuhu qadiran sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Tu kita pakai bahasa lama. Apa dia kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran ada satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Apa makna melazimi? Berekeh. Apa makna berekeh? Tak faham kita. Melazimi, lazing ni, kalau bahasa Melayu kita, lazing ni hak kerek-kerek. Kelaziman dia dia mari pagi-pagi di kedai tu. Kelaziman dia. Mana hak sentiasa, hak selalu-selalu. Jadi menjadi kelaziman ayah haji tegak kalau pagi gak kedai tu lah dia adanya. Ni. Panggil apa ni? Kelaziman. Makna apa ni? Makna hak sama-sama. Melazimi di sini bukan hak sama-sama tu. Melazimi ni berekeh dengan bahawa ada kudrah, ada kaunuhu qadiran. Ada je kudrah, maka sungguhlah kaunuhu qadiran. Sebab apa? Sebab kaunuhu qadiran ni lah seolah-olah yang melekatkan kudrah di zat Allah. Itu melazimi. Tapi oleh kerana melazimi tak faham, jadi hak ulama kemudian apa makna melazimi? Dengan makna seolah-olah kaunuhu qadiran ni lah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tu tak comel tu, guna ayat seumpama tu, tapi dia panggil diqul ibarah. Nak buat ayat, nak faham payah sungguhlah. Letak melazimi digi faham kok lain pula. Ginilah melazimi dengan makna seolah-olah kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Seolah-olah. Bukan melekat sungguh. Melekat sungguh kena ada gang. Sini pula pertambatan. Tambak ni kena ada tali. Pada ni tak betul pula begitu.
Jadi ginilah seolah-olahnya Allah jadikan warna tu sifat. Allah jadikan warna di kertas, serta Allah jadikan kaunuhu abyad. Kaunuhu abyad kenapa? Satu sifat yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Dia tu. Jadi putih Allah jadikan satu sifat lagi, kaunuhu abyad. Apa makna kaunuhu abyad? Satu sifat yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Pening pula kita dah, kita pun balik. Ada benda dak putih dengan kertas, tak ada melekat-lekat kat situ. Payah pula jadinya. Apa tu kata jalanan sifat 20 payah. Setakat ada putih di kertas, dah nak. Ada kudrah di tubuh hamba, dah nak. Dah ada nak lekat macam mana, tak payah lekat-lekat dahnya. Ada putih di zat kertas, ada kudrah di zat tubuh manusia. Satu je. Macam mana sifat putih lekat di zat kertas, macam mana sifat kudrah lekat di tubuh kita. Tak payah duk fikir waktu dah. Tak payah pelekat-pelekat dahnya. Tu hak jalanan mudah, jalanan sifat 13. Dah kita ambil jalanan sifat 20, payah sikit. Tapi oleh kerana payah sikit, hak pegangnya sifat 13. Hak ngapa sifat 20, ngapa je, bukan pegang pun. Tapi kitab Pati Faridah ni comel lah. Dia hari sifat 13 kaunu qadirah maknanya apa? Sifat 20 kaunu qadirah makna dia apa? Kaunuhu sepakat ulama ianya sifat Allah. Tapi makna dia apa? Kemudian adakah wajib berpegang secara ijmal ataupun wajib berpegang secara tafsil? Jalanan sifat 13 kaunuhu ni wajib berpegang secara ijmal. Ringkas sudahlah. Kaunuhu ni sebahagian daripada sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya, yang wajib kita berpegang secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, termasuk sifat kaunuhu. Yang 7, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya, termasuk sifat mustahil, lawan kepada kaunuhu. Dia hak cara ijmal sudahlah. Hak 7 sifat kaunuhu ni. Pi masyhur kitanya sifat 20. Jadi dalam tiga-tiga belakang ini atas qaul subut sifat maknawiyah, atas pandangan ulama yang menyatakan bahawa kaunuhu ni wajib berpegang secara tafsir juga. Kenapakah bermula daripada sifat sama sampai kaunuhu mutakalliman ni semuanya ada 6 sifat ni, termasuk di bawah makna istighna. Kenapa? Sekarang 6 sifat ni sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 6 sifat ni kenapakah masuk di bawah istighna juga? Kerana kalau tidak wajib bagi Allah 6 yang tersebut, 6 sifat ni sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman ni, nescaya kekurangan. Dan kekurangan itu berkendak kepada yang menolak akan dia, menolak akan kekurangan. Dan berkendak, yakni berkendak kepada yang menolak akan kekurangan, tidak terkaya, tidak istighna. Bila Allah bersifat dengan sifat istighna, pasti Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat sama, pekak, tidak bersifat dengan sifat basar, buta, tidak bersifat dengan sifat kalam, bisu, maka kekurangan bagi Allah. Allah berkehendak kepada yang lain lah yang menampal kekurangan Allah, yang pekak, yang buta, yang bisu, mustahil seumpama tu. Sebab apa? Sebab lucu istighna.
Allah yang terkaya, yang lepas daripada segala-gala ni, pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mana sifat kesempurnaan? Basar, sama, basar, kalam. Itu sifat kesempurnaan. Pekak, buta, bisu, itu sifat kekurangan. Kalau bersifat dengan sifat kekurangan, maka Allah pasti berkehendak kepada yang lain untuk menolak kekurangan yang ada pada Allah. Jadi berkehendak pada yang lain ni tidak istighna lah namanya. Jadi hak enam sifat ni, maknanya kalau tak ada enam sifat ni, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, maka Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Bersifat dengan sifat kekurangan kau tidak istighna dah lah. Allah terkaya kerana Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi lengkaplah 11 sifat yang wajib, yang daripada 20 sifat yang terkandung di bawah makna istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Istighna adalah makna bagi ilah al-ma'budu bihaqqin, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Jadi ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Allah yang bersifat dengan sifat istighna ni bersifat dengan 11 sifat daripada 20. Baki lagi 9 masuk di bawah iftikar. Jadi cukuplah istina iftikar, hak sifat 20 yang wajib kita berpegang secara tafsil atas jalanan yang masyhur. 20 sifat, 11 pergi pada istighna, 9 pergi kepada iftikar. Ini yang saya duk tanya ni, hak jadual sifat 20. Dalam tu dia ada wak panah. Istighna dia buat panah, iftikar dia buat panah. Dia istighna iftikar ni dia selang-seli sikit. Sebab dalam jadual tu, tapi jadual tu bukan akidah 50. Jadual tu akidah 68. Ingat tu? Jadual tu kan? Akidah 68 situ. Bukan akidah 50. Akidah 68. Jadi dalam jadual tu istighna iftikar dia buat panah. Lepas tu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah dia buat panah. Di nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah mudah sebab disusun. Sifat yang pertama wujud nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 tu salbiyah. Disusun qudrah, iradah, ilmu, sama, hayah, sama, basar, kalam. 7 tu ma'ani. Kemudian kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. 7 tu maknawiyah. Senang disusun. Nafsiyah wujud, 5 kemudian tu salbiyah, 7 kemudian tu ma'ani, 7 yang terakhir tu maknawiyah. Senang. Adapun istighna iftikar ni dia jadi macam ambil daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsih. Berhenti situ. Istighna. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Iftikar situ, iftikar. Pergi pula kepada sama, basar, kalam, istighna. Sama, basar, kalam, istighna. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayah. Iftikar. Lepas tu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, baru istighna semula. Dia macam mana? Dia macam selang-seli. Tengok yang jadual tu. Ya, jadual. Kalau nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah disusun gitu. Hak istighna iftikar ni daripada wujud sampai ke qiyamuhu binafsi, istighna. Wahdaniyah sampai ke hayah, iftikar. Sama sampai ke kalam, istighna.
Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu hayyan iftikar. Kaunuhu sami'an sampai kaunuhu mutakalliman barulah istighna semula. Kan ni? Kita tak nampak. Nampak tau. Yelah, ni fardu kifayah. Fardu kifayah pun fardu, bukan sunat. Bukan sunat, fardu kifayah. Kau kan ni? Kena sungguh sikit lah. Dia belajar ni kalau kita tuan win nampak maknanya kita dengan belajar ni insya-Allah pas mati lah. Dia orang istiqamah belajar ni kerana dia apa? Jelira. Dia jelira makna dia hok kadang-kadang orang ni dia mari dengar sekali tak masuk walaupun satu. Mari yang kedua tambah pening dianya. Mari pertama tu tak masuk saja. Mari kedua ni masuk sikit pening pula masuk. Tahu? Hok nyakit banyak dalam mula-mula mari tak masuk langsung. Mari yang kedua masuk pening pula dia masuk sebab apa? Tak sebati. Jadi hak masuk tu dengan dia hok dalam tak sebati. Hak ni hak gelas, pada gelas. Kenal awak gelas? Orang bukan kampus sawit tak kenal awak gelas. Kalau kampus sawit dia kenal lah awak gelas. Awak gelas hilang ah. Tak faham. Gitu. Tapi bila lepas takok, tak, dia mengaji apa pun sama je. Orang ngaji Quran itu juga. Mula-mula tu kalau dia tak sabar tak hari dah. Mari baca. Tu guru tu pegang suruh apa tak bergerak dia. Malah. Mari mula-mula tu guru tak pegang langsung. Tak hari kok apa-apa. Pandai tu guru tak pegang. Malah tak pegang lagi. Tunggu lama sikit kena ikat baca apa biasa tu. Dah tu guru tak pegang. Pujuk dulu mula-mula. Kalau pegang, dia lari. Tak pegang, dia kata dia pandai pula. Dia lari juga. Tapi orang hak mengaji, istiqamah mengaji Quran ni, dia boleh. Dia lepas takak, dia boleh hak tu je. Dia tak berhenti dah. Hak mula-mula tu apa-apa apa. Sama dengan belajar. Dia hak mula-mula tu. Dan bila nampak insya-Allah lah. Dia akan ralik dah jelira molek, dia akan ralik dengan belajar. Sebab apa? Seronok dengan ilmu, suka dengan ilmu. Tapi nak oleh ke ilmu tu lah kena sabarlah, kena sabar. Fardu kifayah sekalipun tetap ilmu. Tapi hak jadual tu lah, tengok molek jadual tu. Insya-Allah mudah sikit, mudah. Dia kena ataupun buat tulis diri tak apa, buat gambar rajah diri. Hak mana hak istighna, hak mana hak iftikar, hak daripada 41 sifat hak tekan di bawah asyhadu alla ilaha illallah tu. Baru lagi pada hak 9 sifat hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Mustahil lawang sebelah itu. Hak mustahil lawan sebelah masuk di bawah istighna juga. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12 baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan
jangan engkau duduk qada hajah di dalam air tenang, dan jangan engkau duduk qada hajah di dalam air tenang, air yang tidak berlari, air yang rakid, air yang tenang, bukan air yang berlari. Air yang tenang ni kalau kita kata seperti air tasik lah. Tahu? Air tasik tu air yang tenang. Air yang berlari ni air mengalir. Air mengalir ni macam air sungai. Macam air sungai itu air yang ni air yang mengalir. Jadi air yang tenang. Air yang tenang ni air hak milik kita lah. Kalaulah air milik orang, kita di qada hajah di dalam air orang tu haram. Ni jangan di sini. Yang mana kalau kita qada hajah di dalam air yang tenang, hukumnya adalah makruh. Adapun qada hajah di dalam air yang berlari, di dalam air yang berlari, maka hak tu tidak makruh. Hak tu tidak makruh. Kalau atas air yang tenang, air yang tenang, walaupun air tu banyak sekalipun, hukumnya adalah makruh. Walaupun banyak sekalipun, hukumnya adalah makruh. Tapi air tenang ni air kita ni, bukan air orang. Mana kita ada kolam kawasan rumah tu sendiri, kita pergi berok dalam tu, hukumnya makruh. Sebab apa berok dalam tu? Nak suruh ikan makan tau. Tak ada orang buat kerja gitu. Tapi nak ceritanya hukumnya makruh. Sebab air tu air yang tenang. Adapun air yang berlari, itu tidak dimakruhkan. Ni hak orang-orang hak duduk tepi sungai ni. Orang duduk tepi sungai, dia akan qada hajah, dia akan buat gerai. Dia pun qada hajah dalam sungai, air yang mengalir, air yang berlari, maka tidak makruh. Tu tidak makruh. Cuma walaupun air itu berlari, tapi kalaulah kalaulah qada hajah pada waktu malam, hukumnya makruh. Mana qada hajah di dalam air yang berlari, air yang mengalir, tetapi kalau sebelah malam, hukumnya makruh juga. Sebab malam ni ada makhluk lah. Dah malam kan, tak nampak gapa-gapa kan. Mana kalaulah qada hajah walaupun dalam air yang berlari sekalipun, hukumnya adalah makruh. Kalau sebelah malam, walaupun air itu banyak sekalipun. Tapi kalau air berlari, tapi air tu tak banyak, maknanya kalau kita kata alur kecil je, makruh. Makruh sebab air tu tak banyak. Kalau air tu banyak, sungai besar, itu tak makruh. Jangan sebelah malam. Sebelah malam makruh lah. Ada ni kan malam-malam kan, ngosek dia tu lah malam-malam. Ngosek dia tu lah. Ada makhluk yang lain, makhluk yang kita tak nampak, Hak ni hak saya biasa duk cerita ni, dia ialah pondok tu tepi sungai besar. Telaga ada, tapi telaga tu dia punya air payau. Allah rasa macam melekit tubuh. Kita mandi dengan telaga tu melekit. Mana orang akan mandi sungai.
Tapi di sungai tu juga dia buat tandah. Di sungai tu sebelah bawah tak ada tempat yang boleh buat tandah. Dia buat tandah sebelah atas. Orang mandi tu bawah, tapi sungai besar lah. Kalau dia buat tandah sebelah bawah senang. Tapi sebelah bawah tu tak ada. Mana tak ada tempat boleh pacok buat gerai. Jadi boleh buat belah atas. Kau dah hajat belah atas, budak-budak duk mandi belah bawah, tapi air banyak. Kalau jadi nakal-nakal pergi ngosek orang tengah berok. Lepas tu tahit debok jatuh dalam air tu, tak ada, sekejap je habis ikan makan. Ikan ramah. Tak sempat mengalir tahit tu. Tapi ada ketika kita nak naik atas darat, dia lalu kat depan kita tu. Kita sabar dulu biar dia lalu dulu. Hormat. Ada kita nak naik atas darat, sudah dah mandi nak naik, dia lalu kat depan. Hak ikan makan tak habis. Biar. Dia lalu dulu. Pelik apanya? Sebab apa? Dalam perut kita banyak lagi Bukan hak lalu tu, dalam perut kita banyak lagi. Duk ikut tahiknya kitanya. Ikut tahik kereta. Waktu mana pun aku nak keluar, turut kereta. Tu je kitanya. Tinggi mana kitanya. Maknanya lalu ke depan. Air banyak tak apanya. Tapi kalau orang tak biasa kau pakai tembok lagi balik lah. Aduh, mandi bukan tepi, mandi tengah, sungai dalam, sungai luar. Lepas tu atas tu duk berok, debok duk berok. Biarlah. Tak ada, memang biasa tak ada. Sekejap je habis ikan makan. Kenapa tak buat tandas sebelah depan tu? Tak ada ruang. Dia kena buat belah atas. Tak apa, air banyak. Sungai besar. Telaga ada. Tapi tak boleh nak mandi. Mana kita naik daripada sungai tu, teram mandi air telaga. Allah berasa macam lekak minyak ke apa tubuh dia, jadi macam melekit. Air jernih, air molek, air jernih. Tapi dia melekit. Akhirnya pasal mandi sungai tempat orang berok. Tu tak makruh tu. Sebab air banyak sangat. Air berlari serta banyak. Hak makruhnya adalah air tenang. Tapi kalau air tenang ni, macam contohnya Tasik Kenyir, tu tak makruh dah lah. Sebab air tenang yang umpama laut, ada makruh dah. Tapi bukan pergi berok Tasik Kenyir tu, air tu orang pakar tau. Ke mana? Dah waktu Allah alam lah. Tapi nak ceritanya sekarang ni air tenang. Jangan engkau duduk qada hajah di dalam air tenang. Tapi kalau air tenang tu melaut. Pada melaut ni, mana air tenang tu banyak macam laut, maka tu tidak makruh. Melainkan pada sebelah malam. Malam tu makruh. Air berlari ke, air tenang ke, air sikit ke, air banyak ke, air umpama melaut ke, dia makruhkan. Sebab apa? Sebab tempat kediaman jin sebelah malam. Ada ni. Dah jin boleh mudarat kita ke? Memang pegangan kita jin tak boleh mudarat. Macam orang pun tak boleh mudarat kita. Tapi cuba pergi berok tempat you duduk, kena tumbuk lah. Kita pergi berok kecing di tempat orang duduk bersembang, tumbuk dia orang lah. Adakah manusia boleh bagi mudarat? Tidak. Lepas tu bekok muka tu, tu kodok-kodak. Tu bekok muka, kena tumbuk. Hak gigi berok kecing tempat jin pula, bekok batu. Tu cerita lain pula. Tu tak nampak tapi berbekok. Bekok batu. Doktor bayar nak buat apa? Kalau bekok muka senang, buang minyak buat apa? Ni bekok batu. Sebab apa? Gigi berok kecing tempat jin. Bekok muka ke bekok batu ke bukan perbuatan makhluk. Semua tu perbuatan Allah. Tapi asbab kita jangan gigi berok tempat orang. Jangan gigi berok tempat jin. Tunggu pergi berok tempat orang, memang bekok sungguhlah mukanya. Dah adakah manusia tu boleh bermudarat? Tu tetap ada pegangan kita. Tuhan belaka, makhluk tak boleh bekas. Sama je manusia ke, jin ke, sama sahaja makhluk. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Itu pegangan kita. Asbab kena jaga molek lah.
Jangan menyebabkan kita ditimpa mudarat daripada manusia, ditimpa mudarat daripada jin, yang hakikinya mudarat tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kemudian jangan salah faham pula air tenang tu dulu ni. Saya pernah dengar air tenang tu hak kita qada hajah dalam tandas tu ada air tu kan. Ada ni. Kita qada hajah kan ada air tu. Hak kadang mengercik kita tu kan. Dia kata air tenang tu makruh. Itu bukan hak tu. Bukan masuk air tu. Dulu ada orang buat tandas. Buat tandas itu tak betul. Air tak ada. Orang kata kalau air tak ada mudah berok, dia kata. Sebab tak ngecik. Kalau air ada, kalau dia berok, tak kena jatuh tahi itu, air akan mengecik kena ke kita. Kalau air tak ada, dia kata baru molek, kena busuk bangun. Tak busuk bangun. Air itu untuk menyekat bau daripada tempat taki tahi masuk ke bilik kita, bilik tandas kita tu. Kalau air tu tak ada, mula-mula kita ingat ke baguslah sebab air tak ada, maka tidak akan jadi mengerciklah air itu kepada kita. Kena guna air itu adalah untuk supaya bau najis dalam tangki, dalam telaga tahi itu, bau busuk tidak akan naik kepada tandas kita. Kena tak ada air jadi busuk pulaknya. Jadi guna air. Air tenang bukan maksud air tu. Ni air tenang ni air tasik, air kolam. Tu air tenang. Bukan masuk air tenang dia letak kepada tu air yang ada dalam makuk tahi tu. Dia kita ni nak qada hajah, kita disunatkan menjauh. Kita disunatkan menjauh. Kalau kita tidak boleh menjauh, disunatkan orang yang tidak qada hajah tu menjauh daripada kita. Pada ni kita qada hajah sunat menjauh. Kalau kita yang qada hajah ni nak menjauh tak boleh, maka orang yang lain yang tidak qada hajah sunat dia yang menjauh. Sunat dia begitu. Tiba-tiba kitanya daripada hak menjauh jadi bertambah dekat. Asalnya dalam hutang tu jauh sangat, kemudian jadi dekat. Dekat duduk mana? Duduk tepi pagar. Duduk tepi pagar. Asal-asal duduk tepi pagar. Kemudian duduk tepi pagar ni malam-malam jadi susah. Kena ada teman baru boleh qada hajat. Takut. Jadi dia pun perapak sikit dengan rumah tandas tu. Dia perapak sikit dengan rumah tandas tu. Daripada tepi pagar tu, bucu-bucu tanah tu, dia perapak sikit. Akhirnya naik atas rumah. Ni. Dulu macam-macam orang kata. Hak kata-kata ni orang ceramah orang mana? Dia kata sekarang ni orang sudah masukkan tempat syaitan ke dalam rumah. Dia marah. Yang mana sunat menjauh, tiba-tiba mendekatkan pula, akhirnya tempat syaitan diubah dalam rumah pula. Sunat menjauh. Lama-lama sampai ke dalam bilik tidur. Mula-mula dapur je, akhirnya sampai dalam bilik tidur. Kan dah sunat menjauh kan. Hak tukar ceramah dululah ni. Dia marah lah buat tandas dalam rumah. Tandas rumah pun dapur je, bukan dalam bilik tidur pun. Dapur je dia marah. Tapi akhirnya dengan dia pun buat tempat syaitan dapur dia juga. Sunat menjauh ni jikalau boleh menimbulkan rasa segan malu. Kalau tidak menimbulkan rasa segan malu, tak adaklah sunat menjauh tu. Kalau tidak timbul segan dan malu, maka tak adaklah sunat menjauh. Tambahan pula, kalaulah memang itu tempat yang disediakan untuk qada hajah,
lagilah tidak sunat menjauh. Sebab kalau tempat tu memang tempat yang disediakan untuk qada hajah, secara ghalibnya tidak akan timbul segan. Ghalibnya gitu. Kesegan. Orang duduk dapur belaka, kita nak masuk tandas, segan tak? Malu tak? Tak. Terghalibnya gitu. Faham tak ni? Sebab itu memang tempat yang disediakan untuk qada hajah, maka tak ada dah sunat menjauh. Hak sunat menjauh ni kita qada hajah dalam hutang, tu sunat menjauh. Kalau qada hajah di tempat disediakan, itu tidak sunat menjauh. Tidak sunat menjauh. Asal memang begitu. Kita qada hajah sunat menjauh. Sekira-kira orang tidak mendengar apa bunyi sekalipun dan tak bau. Tu sekurang-kurangnya. Kena jauh. Tapi kalau tempat tu memang disediakan untuk qada hajah, tak sunat dah menjauh. Dekat pun tak apa. Mula tepi rumah, akhir naik atas rumah. Jadi tukar-tukar ceramah lah dulunya. Ginilah juga dulu kecoh kan. Ni. Dulu ni bukan bab qada hajah, bab air. Air pahit tu kan, dia kata bukan air mutlak. Air klorin dia kata. Maka tak boleh guna untuk berwuduk, tak boleh guna untuk mandi wajib, tak boleh guna untuk menyucikan najis, bukan air mutlak. Maka masuk pahit dah masa tu. Tapi telaga dikekalkan. Sebab apa? Sebab air pahit bukan air mutlak dikatakan. Sebab apa? Sebab bau klorin. Ni yalah dulu-dulu kan. Dulu-dulu ni kadang-kadang yang boleh bercerita bab agama sebanyak ni ilmu kodo-kodo orang dulu. Dia tak macam sekarang ni ramai orang ngaji agama. Dulu-dulu ni kalau pendalaman tu kok pandai baca jawi boleh jadi ustaz dah. Pandai baca jawi je, dia tak mengaji pun kitab jawinya di sekolah Arab. Jadi pandailah baca hak buku kitab jawi, jadi ustaz molek-molek ada. Tapi hak diajar tu macam-macam lah karut-marutnya. Kodoh tu je dulu. Jadi hak tekan mengajar seumpama ni lah. Jadi air pahit tu tak boleh buat ambil air semayang, tak boleh buat mandi wajib, tak boleh buat basuh najis. Sebab bukan air mutlak, air klorin dia panggil. Jadi masuk pahit dah, telaga kena pelihara, kena jaga molek. Tapi lama-lama hilang telaga juganya. Orang yang sama akhirnya berwuduk mandi wajib guna air klorin. Dia air mutlak, berubah bau, berubah rasa, berubah banyak kedok. Berubah sampai tahap tak boleh nak panggil air dah, melainkan kena letak nama klorin. Barulah hilang nama mutlak. Memang bau dia lain. Air klorin ni tak sama dengan air asal. Memang kalau kita minum air pahit, air klorin, rasa dia tak sedap. Maknanya berubah sifat bau, berubah sifat rasa. Warna tu jernih lah, warna tak berubah. Dia ada 3 sifat kan. Dia ada warna, rasa, bau. Rasa dengan bau memang. Warna mungkinlah air tu jernih, tak berubah warna, tak jadi kuning apa tak lah. Tapi bau dengan rasa memang lain lah. Tapi berubah sifat ni, berubah banyak sangat-sangat ke? Sampai hilang nama air, kena sebut air klorin? Tak. Dia kekal air mutlak. Dia air ni hilang hukum suci menyucikan. Hanya tinggal hukum suci saja. Berubah taghayyuran katsira. Berubah yang banyak sampai ke tak boleh nak panggil air saja dah. Mana? Air teh, air Milo, air kopi, dia punya berubah tu taghayyuran katsira, berubah yang banyak sangat. Barulah hilang nama air mutlak, hilang hukum menyucikan, hanya kekal hukum suci. Kan air mutlak kan suci pada diri air dan menyucikan yang lain. Air teh, air Milo, air kopi suci pada dirinya,
Kalau tak suci tak akan boleh minum pula. Tetapi tidak boleh menyucikan. Nak ambil wuduk tak boleh, nak mandi wajib tak boleh, nak membasuh najis tak boleh dengan air teh, air Milo, air kopi ni. Tapi berubah macam mana? Berubah yang banyak. Macam contohnya air sabun. Air sabun hok mula-mula tu itu bukan air mutlak. Tapi air sabun yang kemudian tu selepas meseng bertukar-tukar air, meseng basuh bertukar-tukar air, masih lagi ada buih-buih. Tapi berubah yang sedikit, air tu kekal, air mutlak, suci lagi menyucikan. Tapi masih lagi ada sabun, masih lagi ada buih, masih lagi ada bau. Tapi tak macam hak asal. Hak asal mula-mula air sabun tu habis berubah sungguhlah. Tapi bila air sabun tu sudah keluar, tinggal kesan-kesan, datang air lain. Tapi kalau bubur sabun tu banyak sangat, mungkin 2 kali tu masih lagi bukan air mutlak lah. Tapi kalau sabun tu tak banyak mana, air kali kedua tu air mutlak lah. Sebab dia berubah, ada buih lagi. Tapi bukan berubah yang banyak, air kekal mutlak. Jadi air klorin memang berubah bau, berubah rasa, tapi berubah yang sedikit. Tapi nak cerita dulu ni, kecoh lah dulu. Jangan ambil semayang dengan air klorin, dia kata. Mula-mula orang pakai, lama-lama tak ada dalam telaganya. Jadi tempat orang buang sampah, lama-lama orang kambuh telaga. Tempat buang sampah. Dulu masa surah-surah ada telaga. Akhir tak ada orang nak layan tau. Orang pakai air pahit juga. Kau tukar sekamun dia kok, jangan, tak sah wuduk bukan air mutlak. Lama-lama dengan dia pun berwuduk dengan air pahit juga. Dia tak kena air. Tak kena. Jadi hak bab tandas tak ada apa pun. Sunat menjauh kalau bukan tempat disediakan untuk qada hajat. Masuk dalam ni, boleh dalam rumah ke, boleh dalam bilik ke. Boleh dalam bilik pun. Ni cerita dululah. Sekarang ni supaya je orang tandas dalam rumah belaka. Jadi air tenang, jangan letak air tenang air dalam makuk tandas tu. Air tenang ni air tasik, air tenang. Air kolam, air tenang. Air berlari, air sungai, tu air berlari. Kan dia ada air ni air yang rakit, dia panggil air yang tenang. Dia ada air yang al-ma'ul jari, air yang berlari. Ada air tenang, ada air berlari kan. Kan kita kan air tenang, air berlari ni kan, kalau kita bab wuduk bicara berkaitan dengan meniga. Kalau kita bab wuduk, air tenang, air berlari ni bicara bab meniga. Air tenang, air kolah. Air berlari, air pahit, air sungai. Itu air berlari. Air kolah dipanggil air tenang, air yang tidak bergerak. Jadi kita berwuduk sunat meniga. Kalau air tu air tenang, nak dapat meniga macam mana? Kita masuk muka kita dalam kolah, kita niat wuduk. Jadi air yang di muka tu air yang sama sebab air tenang. Macam mana nak terhasillah mengangkat adah hak wajib tu sekali. Nak dapat meniga, basuh muka kali kedua hukum sunat, basuh muka kali yang ketiga hukum sunat. Macam mana nak dapat sunat meniga ni? Sebab air tu air yang tenang, air yang diam. Maka air yang berada di muka kita air yang sama. Jadi nak dapat mana ni? Kali yang kedua ketiga, kita gerakkan muka kita yang tengah selam dalam kolah tu. Ataupun kita gerakkan air dengan bahu kita gosok muka kita tu. Muka tidak digerakkan. Kita masuk muka dalam kolah, kita niat wuduk, muka tidak digerakkan. Kita gosok muka kita, berarti air sudah bergerak, air sudah air lain-lain. Dapatlah berniaga sekejap saja. Kita masuk tangan kita sampai ke siku dalam kolah. Bau sekali sebab air yang sama. Kita gerakkan tangan, kali yang kedua, gerak sekali lagi, boleh meniga dah. Ataupun tangan kita jangan tak payah gerakkan, kita pun gosok tangan kita. Jadi air sudah bertukar-tukar, air sudah bergerak dah. Dapatlah meniga.
Adapun kalaulah berwuduk basuh muka bawah pahit, hak tu sekejap je dapatlah meniga sebab memang air lain-lain. Sebab air berlari. Ada ni? Nak biasa. Bicara air tenang, air berlari hak berkaitan dengan meniga. Sebab ada orang ajar dulu, kalau kita bermuka bawah pahit, walaupun lama mana sekalipun, selagi kita tak keluar muka daripada air pahit, sekali tu dia kata tak akan dapat meniga, dia kata. Lepas tu nak meniga macam mana? Masuk muka bawah pahit, basuh boleh sekali, keluar muka. Lepas tu masuk pula yang kedua, keluar muka. Lepas tu masuk pula yang tiga. Ada orang ajar seumpama tu dulu. Oh, dapat meniga, dia kata. Dah kalau duduk muka bawah pahit tu, sekali apa air lain, dapatlah meniga. Sekejap je dapat meniga dah. Pada ni disuruh masuk muka, buat keluar, lepas tu masuk pula, buat keluar, lepas tu masuk pula, buat keluar, barulah dapat meniga, dia kata. Itu air yang jari, dia panggil. Air yang berlari, air yang bergerak. Itu biasalah bicara bab air tenang, air rakit dengan air yang berlari, kita bicara bab meniga. Jadi hak masalah qada hajat, jangan qada hajat dalam air yang tenang, melainkan air tenang tu air yang banyak melaut, barulah tidak dimakruhkan. Tapi ini air tenang yang bukan milik orang. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Hak ni hak larangan makruh belaka. Larangan yang haram yang terdahulu adalah jangan qada hajah, buang air kecil menghadap kiblah, jangan qada hajah, buang air besar dengan membelakangkan kiblah. Di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah, di padang-padang ataupun di patah-patah, tanpa ada sesuatu yang menengahi antara kita dengan arah kiblah. Kalau ada sesuatu yang tingginya kurang-kurang 2/3 hasta, yang jarak kita dengan sesuatu tadi tu jangan melebihi 3 hasta, maka barulah boleh, maka barulah tidak diharamkan. Tapi itu di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah. Kalau tempat yang disediakan untuk qada hajah, tak ada dinding sekalipun, menghadap membelakangkan kiblah ketika qada hajah tidak diharamkan, hanya khilaful aula, kurang elok, kurang comel. Yang saya sebut minggu lepasnya, kadang-kadang kita tidak perasan, yang mana kita buat tandah di penjuru bilik mandi. Jadi bilik mandi tu besar, kita pun qada hajah. Maknanya sebelah belakang tu ada dinding dah lah. Sebelah belakang ada dinding, sebelah kanan kiri ada dinding, sebelah belakang ada dinding. Kita pun ketika buang air kecil, kita menghadap ke hadapan, kebetulan itulah kiblat. Pada dah, kebetulan itulah kiblat. Kita kan tandah tu kan buat di penjuru bilik mandi kan. Jadi belah belakang kita tu dinding lah. Kita pun buang air kecil, kita menghadap ke hadapan, yang mana kebetulan itulah kiblat kita. Pandai ni. Kemudian memang di hadapan sana ada dinding, tapi sudah melebihi 3 hasta. Bila melebihi 3 hasta, dinding tu tidak dikira, sebab dia sudah melebihi 3 hasta. Jadi kita menghadap kiblah tanpa ada dinding di hadapan. Dinding lebih daripada 3 hasta tidak dikira. Jadi macam mana tu? Ketika kita kencing, kita menghadap ke kiblah, itu tempat yang disediakan untuk qada hajah, walaupun menghadap kiblah, walaupun tak ada dinding di hadapan, tidak diharamkan, hanya khilaful aula, kurang utama, kurang comel. Kurang utama, kurang comel. Ni kadang-kadang kita tak perasan. Tak perasan bahawa kita tu menghadap kiblah ketika buang air kecil tanpa ada dinding di hadapan dalam jarak 3 hasta. Tapi mujurlah, oleh kerana itu tempat
yang memang disediakan untuk qada hajah, maka walaupun tak ada dinding di hadapan, hukumnya tidak haram. Jadi hak adab yang wajib kita patuhi adalah jangan qada hajah menghadap kiblat ketika buang air kecil, membelakangkan kiblat ketika buang air besar di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah, serta tidak ada hadangan di hadapan. Adab-adab yang lain ni adalah adab yang mana disunatkan, kalau kita tidak menuruti hukumnya adalah makruh. Dan jangan, ini semua larangan makruh belaka ni. Dan jangan engkau kencing, dan jangan engkau kencing atau berok. Sebelum ni sebut qada hajah, lepas tu jadi kencing berok pula dah. Jadi kencing berok pula. Dan jangan engkau kencing atau berok di bawah pohon kayu yang berbuah. Pohon kayu hak berbuah, yang jenis berbuah, walaupun belum berbuah. Pohon kayu yang berbuah, bukan kata ketika berbuah, bukan. Walaupun belum berbuah, tapi pohon tu hak jenis buah. Hak jenis buah hak kita makan lah ni, jenis buah. Kalau pohon kayu tu bukan jenis ambil buah, ambil daun tu cerita lain. Ni pohon kayu hak jenis berbuah. Tapi pohon kayu yang berbuah ni bukan kata ketika berbuah. Ketika berbuah lagilah makruh. Tapi ni kebun kita ni. Ni kebun kita. Jangan salah faham ni. Pergi masuk berok dalam kebun orang, haram kerana tanah milik orang. Ni maknanya kebun kita sendiri. Kita pergi berok, pergi kencing bawah pohon kayu tu, hukumnya adalah makruh. Kenapa tidak diharamkan? Sebab tidak pasti tidak yakin dia akan menajiskan buah tu. Dia tidak akan menajiskan buah. Tapi hak kata makruh ni berok kencing di bawah pohon kayu yang berbuah, jikalau maknanya tidak kuat jangkaan di hati akan datang hujan sebelum daripada keluar buah. Tapi kalaulah hujan sentiasa, kecing berok di bawah pohon yang berbuah, tidak dimakruhkan. Sebab apa? Bila mari hujan sahaja, tak ada lah najis tu. Jadi macam di tempat kita ni kok, sentiasa dengan hujan. Maknanya kecing berok di bawah pohon yang berbuah sekalipun, maknanya akhirnya hujan mari. Apabila hujan mari, maka najis tu akan hilang, maka tidak dimakruhkan. Dia kalau kiralah bukan kata kecing berok, tiap-tiap perkara yang najis, yang contohnya kita sirang menggunakan air yang najis. Contohnya disirang air apa? Untuk suburkan pokok contohnya. Tapi air tu najis, samalah makruh. Tetapi kalaulah kemudian disirang pula dengan air biasa sentiasa, dah makruh dah lah. Faham tak ni? Jadi pokok tu pokok buah. Hak ambil buah lah, tak okey lah pokok terung ke pokok buah. Hak ni buah, hak kita makan buah dia. Tiba-tiba kita sirang dengan air tahik, tak ada tau. Baja tahik tu ada lah, baja tahik tu ada. Sirang dengan air tahik, dia sama je. Sirang dengan air tahik, bubuh baja tahik, sama je makruh. Dia bubuh baja tahik ayam, sama je makruh. Tetapi kalau bubuh baja tahik ayam sekalipun, sentiasa sirang sampai masanya habis dah najis tu, dah makruh lah. Pada ni dia sekarang ni pokok tu kita nak ambil buah. Pokok kita nak ambil buah. Jadi kalau berok bawah tu, kecing bawah tu akan jadi se'er. Se'er apa? Se'er? Dia panggil apa? Se'er ke apa? Akan jadi geli.
Apa ya? Okey apa? Faham tau. Gelilah. Sebab pokok tu, buah tu kita nak makan. Memanglah kita basuh. Tapi basuh pun kita nak makan tu. Sebab tu dia makruh kan. Tetapi kalau air lain sentiasa datang, tak makruh dah. Jadi maknanya sekarang ni bukan masalah kita berok kencing. Kita bubuh najis. Kita bubuh baja tahi ayam. Samalah, makruh asal dia. Tapi kita sirang, tak ada dah baja tahi tu masuk ke dalam tanah dah lah. Maka tak ada makruh kita bubuh baja tahi atas tu. Ada ni. Jadi makruh tak dilah makruh kerana akan timbul rasa tak sedap lah nak makan. Bawa ni bawah pokok durian ke, bawah pokok rambutan ke, bawah pokok duku ke, hak jenis pokok buah. Ni. Nanti kan jatuh. Kalau kena pula pokok rambutan, pokok duku. Dak basuh dah. Dak basuh. Tapi tangan kita pegang kulit tu. Pegang kulit tu. Tu jadi. Tapi yakin najis ke tak? Tak dah lah. Tapi kalau hujan sentiasa, tu tak makruh tu. Tu tak makruh. Jadi mazhab Syafi'i kita ni, pokok yang berbuah ni bukan syarat ketika berbuah. Walaupun sebelum berbuah. Ada pun mazhab Hambali, makruh qada hajah berok kencing di bawah pokok yang berbuah yang sedang berbuah. Barulah makruh. Yang sedang berbuah. Kalau jenis pokok tu berbuah tapi masa tu belum berbuah, maka tidak makruh. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kita tak kira. Janji pokok tu pokok jenis berbuah, makruh kita qada hajah di bawah pokok yang jenis berbuah walaupun belum berbuah. Walaupun belum berbuah. Melainkan tadilah, melainkan kita yakin akan disirami pula dengan air hujan, maka tak makruh lah. Dia qada hajah di bawah pohon kayu yang berbuah ni bukan semestinya bawah pohon. Bukan semestinya bawah pohon. Maknanya di bawah pohon dia maksud kalau buah tu gugur siapa tepat tu. Jadi makna kalau durian ni kalau kira kalau jenis hak bira bukit tu siapa ke bawah nu lah. Makruh lah. Berok bawah nu pun. Dia sekarang ni makruh. Berok kencing di bawah pohon kayu yang berbuah ni bukan semestinya bawah pohon gini. Bawah pohon gini sahih lah. Maknanya bawah pohon ni dikenaki dengan tempat yang sampai buah ketika digugur, ketika diluruh. Tu dia baik dikira bawah pohon tu. Jadi kalau buah durian, kalau tanah tu berbukit, mana tempat yang akan sampai buah ni ketika gugur? Sampai ke bawah nung lah. Bawah nung pun tak boleh lah. Melainkan tempat kita tak ada masalah sebab sentiasa akan turun hujan. Ada ni. Jadi bawah pohon betul satu, dan dikenaki bawah pohon ni tempat yang sampai buah ketika dia gugur pada khalik dia, pada adah dia. Jadi luas jugalah kalau jenis bawah pokok durian ni. Kalau tanah rata tu tak luas mana? Kalau tanah curang luas ke bawah ni. Mana ada buah durian luruh lekat di bawah pohon tu. Numpah ke bawah nung lah. Dengan penuh dengan daun-daun di duri dia tu. Kalau kita buat berok kawasan tu tak rasa geli. Daun ni bekas tempat berok ke macam mana? Kan dengan daun-daun tu balik rumah kan? Tapi tak apalah, tempat kita ni tempat yang sentiasa hujan. Mana kalau qada hajah sekalipun tak ada dah najis tu. Tapi tak ada orang buat. Ada.
ada kebun durian pergi berok bawah dekat dengan pokok durian, ada? Oh, macam tak tempat lain ni. Orang tak ada berok dah bawah kebun gitu. Tapi yang duk kata mari sakit perut, nak unggang mana? Ikut sempatlah. Jadi pohon kayu hok jenis berbuah walaupun belum berbuah. Dan jangan engkau kencing atau berak dalam lubang tanah, dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin berhembus, kerana memelihara akan daripada terpercik. Memelihara akan daripada terpercik. Kerana memelihara akan daripada terpercik, gitu tau. Hak nipis pun ayat dia begitu, hak tebal pun ayat dia begitu. Kerana memeliharakan, kerana memeliharakan daripada terpercik. Yang kencing lah ketika angin mari tu. Kalau kita kencing tepi patah, angin mari, air kencing akan mengercik kepada diri kita pula. Hukumnya adalah makruh. Kalaulah menyebabkan najis tu najis yang belum orang, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.